Tahun 2020 tak dapat raya. Tahun 2021 raya dalam SOP. Tahun 2022 pula raya tak ready. Disebabkan pandemik COVID-19 ni, ramai lah, boleh kata kita semua dah 2 tahun tak dapat raya yang betul-betul. Okay? Pada tahun 2020, raya memang tak dapat lah. Memang lockdown terus lah. So, 2020 memang tak raya. So, 2021 pula dapat raya tapi dalam SOP. Nah, melintas negeri pun kena minta kebenaran. Ada yang tak boleh raya pasal masa itu agak kira ketat juga dengan pelbagai SOP kan. So rasa semua orang pun ada hadapi masalah ini. Tapi pada tahun 2022 ni tiba-tiba raya pula dengan belum sempat lagi ready, belum sempat lagi sampai kampung sudah raya. Ada juga yang terpaksa atau terraya di atas jalan raya. Bagaimanapun, tahun ini memang ramai akan pulang untuk raya atau akan pulang ke kampung halaman untuk tengok orang tua atau keluarga yang tersayang. Disebabkan tahun ini kita ada cuti yang panjang, termasuk 2 hari raya kita dapat dan 1 hari untuk Labor Day, jadi sudah 3 hari. Banyak orang akan ambil 2 hari lagi, jadi total mereka dapat 9 hari untuk bercuti. Ini bermakna tahun ini punya raya bukan hanya kawan-kawan Muslim atau kawan-kawan Melayu saja yang akan pulang ke kampung untuk beraya. Masa ini jugalah ramai kawan-kawan Cina, India juga akan ambil kesempatan untuk pulang ke kampung untuk tengok orang tua atau keluarga yang tersayang. Jadi dah pasti di tol atau di jalan highway ni confirm penuh, jam pack. Lagi-lagi tol bagi free. Pihak tol bagi free untuk 2 hari untuk pulang kampung. Itu dah confirm lah disebabkan free kan. Jadi lagi ramai orang akan ambil kesempatan ni masuk tol pulang ke kampung. Jadi confirm dia punya jam untuk tahun ini confirm luar biasa. Disebabkan dah 2 tahun kita tak dapat balik kampung kan. Tiba-tiba dapatkan balik. Oi, best ni semua dah balik. Lepas tu cuti panjang, nak balik. Lagi tol free, lagi nak balik. Banyak sebab untuk kami untuk bergerak atau travel tahun ni. Jadi faham-fahamlah. Jadi di sini kita nak berkongsi beberapa tips atau beberapa perkara kamu perlu buat atau perhati. Kita akan sharekan perkara yang kamu perlu buat sebelum bergerak, okey? Dan semasa dalam perjalanan dan juga apabila sampai ke destinasi. So, kita bahagikan 3 bahagian. Alright? So, jom kita sharekan yang pertama. Confirm ramai akan macam biasalah bila sebelum nak balik kampung kan. Kebanyakan orang akan servis kereta, itu tukar minyak hitam. Lepas tu ceklah servis yang biasa kan. Sebenarnya ada lebih banyak perkara yang lebih penting sebenarnya. Kerana bagi kami, saya rasa ada setengah perkara yang banyak orang yang kira cuai, tak pernah prepare atau terlupa prepare, akan menyebabkan banyak masalah kalau terjadi apa-apa semasa perjalanan. Dan tips atau perkara-perkara yang kamu boleh buat ini, yang kita akan share ni, kamu boleh buat sendiri di rumah. Tak semestinya ke kedai dan kamu boleh buat sendiri, buat persiapan sendiri. So kita nak share tips yang kamu boleh buat persiapan sendiri untuk kemudahan kamu semua. Seperti biasa, ramai juga yang sudah servis sebelum ni, jadi mereka takkan servis sekali lagi atau macam tukar minyak hitam ke. Ada setengah-setengah pun tak akan servis kereta, balik je kerana memang tak ada masalah besar sangat kalau minyak tak tukar kan. Tapi ada beberapa perkara seperti air radiator. Ini banyak orang kadang-kadang lupa tau. Kadang-kadang kereta lama kan, air dia akan cepat kering dalam kereta. Dia pun lupa masuk air atau cek spare tank air. Jadi kadang-kadang dalam perjalanan kan jam, akan overheat. Ini adalah salah satu perkara yang penting ya. Jadi jangan lupa cek air radiator. Pastikan air radiator di taraf di level yang patut. Okey, jangan banyak sangat tapi di level yang patut sudah.
ke belakang ni kan cuaca amat luar biasa sikit lah. Memang panas gila. Tapi apabila hujan, dia punya hujan boleh hujan sampai banjir. Banjir kilat pula. Jadi wiper kereta tu, blade tu, jangan lupa pastikan wiper itu dalam keadaan yang baik dan sihat. Apabila perlu digunakan semasa hari hujan, pasti wiper itu boleh dapat bantu anda supaya kamu tidak susah. Ada setengah-setengah kereta, pasal kita selalu parking kereta di bawah matahari kan, cuaca yang panas. Jadi wiper itu kadang-kadang suka jadi keras. Jadi jangan lupa cek wiper kereta, kalau dah rosak jangan lupa tukar. Kerana dalam perjalanan yang panjang ni besar kemungkinan kita akan hadapi cuaca hujan. Jadi pastikan wiper itu tidak menghalang pandangan anda semasa kamu memandu. Cek wiper atau tukar kalau perlukan. Tayar. Tayar spare. Ini paling ramai orang lupa. Kadang-kadang saya sendiri pun lupa. Kadang-kadang travel kan pun lupa. Baru-baru ni pun ada satu kawan kena, bila dah pancit, cek tayar. Oh, tayar pun tak ada angin. Jadi jangan lupa spare tayar itu pasti kamu cek. Sama adakah anda punya spare tayar itu masih dalam kondisi yang baik, masih boleh diguna atau dah tak ada angin. Cek spare tayar. Pastikan spare tayar anda dalam kereta tu sentiasa dalam kondisi yang baik supaya apabila emergency, tayar pancit ke apa, kamu boleh digunakan. Okey? Cerita pasal tayar. Dan ramai juga lupa cek angin tayar, yang kereta punya tayar, 4 tayar tu kan. Ramai lupa cek. Kenapa kita cakap angin kereta atau angin tayar itu penting? Sebab kalau angin dalam tayar anda itu kalau tak cukup, dia akan menyebabkan perjalanan anda lebih slow dan lebih makan minyak dan juga beban kepada enjin dan juga tayar. Tayar akan jadi haus lebih cepat dan beban itu akan menyebabkan enjin perlukan lebih tenaga untuk gerakkan kereta tu. Itu yang menyebabkan makan minyak. So jangan lupa ya, cek angin tayar supaya angin tu dalam taraf atau pressure yang betul. Okey? Tentang kereta, kita pun dah lebih kurang persiapan kita pun dah buat. Kalau ada apa-apa yang tertinggal, jangan lupa komen di bawah supaya kami dan kamu viewers semua boleh share lagi dan kita sama-sama kita belajar. Okey? Kalau kita tertinggal apa-apa, jangan lupa komen di bawah. Okey? Komen di bawah. Bagi tahu apa lagi yang perlu persiapan untuk kereta. Okey? Selepas dah persiapan buat untuk kereta, kita masuk pula persiapan untuk driver atau penumpang-penumpang dalam kereta. Disebabkan cuaca agak panas ke belakang ni, pasanglah sunshade untuk passenger belakang. Okey, kerana kita dah dibenarkan untuk tinted, kalau 100% pun boleh untuk belakang. Tapi bagi saya, yang penting bahagian driver dengan penumpang sebelah kiri atau front seat tu jangan tinted, kerana itu akan membahayakan driver kalau semasa hari hujan atau malam. Memang kadang-kadang vision tu atau pandangan tu sangat gelap sangat sampai tak nampak. Apabila tak nampak, memang cuai lah dalam keadaan yang gelap kan. Jadi jangan lupa pasangkan sunshade untuk bahagian belakang passenger supaya mereka tak dapat cuaca yang panas untuk mesusahkan atau kurangkan keselesaan semasa perjalanan. Dan apabila sunshade dah pasang untuk passenger atau penumpang, jangan lupa satu lagi benda yang penting saya rasa untuk perjalanan yang jauh, kerana seperti yang kita katakan tadi, besar kemungkinan jam kau-kau panjang. Kalau biasa travel 4 jam balik kampung, mungkin kali ni 6 jam atau 8 jam ke atas. Pasal ramai akan pulang ke kampung. Tengoklah pada masa yang kamu travel. Kalau ada sesiapa yang sudah travel, memang ada hadapi masalah jam ke apa, komen di bawah. Berapa jam? Biasanya berapa jam kamu travel? Dan kali ini untuk balik kampung, berapa jam kamu travel? Okay? Disebabkan travel yang agak akan menjadikan masa yang lebih panjang, jadi sediakanlah pilo-pilo untuk passenger dan juga jangan lupa, pilo untuk driver penting. Bukan untuk driver tidur tau, jangan lupa. Pilo untuk passenger memang untuk tidur. Tapi untuk driver, sediakan pilo yang kecil atau boleh gulungkan towel untuk taruh belakang pinggang supaya driver selesa untuk bawa perjalanan yang jauh.
Kadang-kadang kita duduk pun sebenarnya kita perlu tuning untuk keselesaan sendiri. Bukan naik kereta, seat macam tu, naik aja. Jangan lupa ya, sediakan pillow untuk passenger dan driver sendiri untuk keselesaan dalam perjalanan yang jauh ini. Okey? Kita pasal persiapan keselesaan untuk driver, ini penting. Driver kena plan lebih awal. Plan perjalanan awal. Okey? Cadang perjalanan kamu dan study map. Yang penting tau, itu kalau kamu kena study, kadang-kadang betul, memang kamu dah tahu itu jalan untuk pulang ke kampung. Kadang-kadang tengoklah Google Map ke, Waze ke, mungkin perjalanan sudah ada setengah, mana-mana bahagian sudah jam ke, itu semua kena faham. Kalau jam, mana nak escape atau keluar tol supaya lebih senangkan perjalanan. Kerana kalau kamu sangkut dalam jam, penat weh. Kadang-kadang sangkut boleh lebih dari 2-3 jam atau lebih. Siapa pernah sangkut jam yang lebih 4 jam? Komen di bawah. Saya pernah sangkut jam 7 jam. Memang penat. Memang penat. Dan mulalah kita mengamuk. Pasal dah stres kan. Sangat stres. Kereta pun banyak kadang-kadang sampai tak boleh gerak. Itu yang sangat penting. Driver kena plan lebih awal. Study perjalanan. Group itu study. Okay? Lepas tu, tidur awal. Tidur awal, rehat secukup-cukupnya. Kalau boleh, gerak lebih awal. Jangan besok nak macam raya, hari ini baru gerak. Kalau boleh, geraklah lebih awal 1-2 hari ke, supaya kamu tak stres, tak rushing. Boleh santai je. Kalau jam pun, kamu pun dah tahu, okey, saya ada 2 hari lagi. Jadi, jam ke apa ke, bolehlah kurang-kurangnya kamu keluar awal, kamu ada masa. Lagi-lagi macam kali ini kan, tiba-tiba raya saja. Dalam perjalanan nak balik kampung, tiba-tiba announce raya. Rayalah dalam kereta. Itulah. So, jadi kalau boleh plan lebih awal, keluar lebih awal. Alright? Okay. Sebelum perjalanan, kalau boleh sediakan seperti snack-snack, makanan-makanan ringan dalam kereta. Kerana mungkin dalam perjalanan kamu nak stop kat R&R atau tempat rehat, mungkin penuh. Nak masuk pun tak boleh. Jadi, bolehlah sediakan sikit-sikit makanan ringan kalau nak, atau makanan berat kalau boleh kan, supaya tak perlulah rushing masuk ke R&R dengan orang ramai kan. Kamu jalan je, orang berhenti kamu jalan je, makanan semua ada. Lagi satu yang penting, ramai orang malu nak cerita dan ramai orang hadapi masalah ni. Kadang-kadang kita tengok di R&R masa waktu festival macam ni, ramai nak masuk tol. Kenapa? Nak terkencing. Apabila nak terkencing tu memang kamu tak boleh tahan, pasal bahaya nanti pecah nanti, betul tak? Jadi kalau boleh lah, ini mungkin banyak orang akan ketawa, alah cakap pasal kencing ini semua, orang ketawa, tapi serius ni. Ini malu tapi benar. Okay? So sediakan plastik bag atau ada yang apa tu, saya kata macam mana nak panggil lah, macam benda untuk kencing tu, untuk emergency, atau biasa pakai di hospital. Sediakan benda itu. Beberapa lah kalau travel dengan keluarga kan. Mana tahu jam, tak boleh masuk R&R. Lepas tu dah tak boleh tahan nak terkencing. Macam mana? Sekurang-kurangnya ada benda tu kamu boleh lepas dulu kan. Ada plastik ke. Itu penting tau, kerana ramai kena. Kita sendiri pun pernah kena. Dah aircon dah buka sejuk. Lepas tu hujan. Lepas tu nak masuk tu tak boleh. Tapi dah penuh, air tu dah sampai sini, dah terkencing dah. Macam mana? Sampai masa itu, kamu faham. Ada apa saja, terutama plastik bag penting. So, okay. Jangan lupa, sedialah apa-apa yang kamu rasa perlu untuk emergency kalau nak terkencing. Okay? Janganlah gunakan kabel tie atau tali kasih ikat. Nanti. Kalau kita tertinggal apa-apa, nasihat atau idea, tolong tinggalkan komen anda, apa yang kita tertinggalkan, kamu boleh share dengan semua orang lagi. Sama-sama kita berkongsi dan sharing. Alright? So, kita masuk bahagian kedua dalam perjalanan. Okay. Semua dah siap kereta dah prepare, dah planning awal, tidur awal, cukup tidur semua, makanan semua ada, plastik bag semua dalam kereta semua enjin pun dah check, angin semua dah okay. Okay, jom kita balik kampung. Okay. Jadi, dalam perjalanan kita balik kampung ni, jangan lupa, sentiasa dengan emosi, dengan pemikiran yang positif. Okay? Percayalah, kali ni confirm macam kita cakap lagi.
Pasti ramai akan pulang kampung dan pasti akan jam. Jadi pasti akan stres. Ramai orang akan stres kerana sangkut dalam jam. Mungkin tak boleh gerak. Jadi dia akan stres, dan kalau kamu stres tapi kenderaan lagi tak boleh gerak, apa nak buat? Kebanyakan orang akan stres. Lepas tu mulalah mengamuk kalau kereta overtake, dia marah ke, atau apa tu, dengan pemikiran yang negatif, tak syok, mungkin jadi gaduh dengan isteri atau girlfriend atau kawan-kawan dalam kereta, tak bagus. Jadi sentiasa memegang fikiran yang positif, santai je. Dah jam, cakap dengan diri sendiri, ya dah jam kan, dah tak boleh buat apa-apa lah, ini nasihat kami, jadi terima sajalah, okay? Yang penting fikiran kena positif. Remind sendiri, cakap dengan diri sendiri, kita berfikiran positif supaya kita tak stres, driver tak stres, penumpang pun tak stres. Seperti yang kami katakan kan, kita boleh buat planning, boleh buat lebih awal, kita persiapan kita semua boleh buat. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan ni, apa-apa yang terjadi ni, itu bukan jangkaan kita, bukan apa yang kita boleh plankan, terutama aksiden. Jadi kalau berlakunya apa-apa perkara macam tu, aksiden ke apa ke, sabarlah ya, sabar dengan pemikiran yang positif. Tak payah gaduh. Sebenarnya aksiden ni kadang-kadang kita nampakkan ada orang aksiden kan, dia turun kereta, dia marah, gaduh, kadang-kadang jadi isu rasis. Tak perlu sebenarnya. Kalau dah aksiden, dengan pemikiran yang positif, senyum ke, kalau boleh lah, okay, bro, kak, sis, brother, dah aksiden, okay, tak apa, kita park tepi dulu, kita cerita macam mana kita nak selesai masalah. Kerana kalau gaduh, tak boleh selesaikan masalah, betul tak? Jadi kena berfikiran positif, santai. Kalau dah berlaku apa-apa terjadi dah, tak apa, kita selesai dengan aman sekali. Okay? Yang ini penting. Banyak orang kalau dalam highway, kalau jam, dia bosankan. Jadi mulalah dia akan main telefon. Kadang-kadang kita tengok di highway, ada orang di fast lane atau lane tengah, tapi dengan jarak yang dengan kereta yang depan jauh sangat. Kebanyakan kereta macam ni atau driver ni, dia akan main phone. Jadi itu akan menyebabkan kesesakan di lalu lintas lagi teruk kerana kamu slow, lepas tu tak boleh fokus. Itu penting. Tolonglah jangan main telefon semasa kamu dalam jam tu. Fokus, kena lagi fokus kerana itu akan menyebabkan kesesakan jalan raya lagi parah. Dan apabila kamu slow sangat, ada kereta di belakang dah tak boleh tahan, dia horn, kamu tak boleh tahan pula. Kan? Tak syok pula, nak gaduh pula. Cakap pasal horn ni, ini penting. Dalam perjalanan balik kampung ni, semua orang pun nak ke destinasi yang ditujukan. Betul tak? Sama. Kamu nak balik kampung, dia pun nak balik kampung, semua orang pun nak balik kampung, jumpa orang tua kita, jumpa ahli keluarga tersayang kita. Betul tak? Jadi, apabila dalam perjalanan, kadang-kadang ada kesilapan ke apa ke, ada orang horn, sentiasa ingat apabila kamu dengar horn, sama ada dia horn kamu atau dia horn orang lain, benda pertama yang kamu perlu buat adalah bukan marah, bukan fight balik. Benda pertama kamu perlu fikir adalah, dia horn saya. Adakah saya buat sesuatu yang silap menyebabkan gangguan dan menyebabkan dia marah? Betul tak? Kena fikir diri sendiri apa yang kita buat salah dulu. Jangan pasal orang horn kita marah. Tak boleh. Ini perangai yang sangat tak baik di Malaysia. Apabila orang horn, dia marah. Macam nak cari gaduh. Jangan. Tak ada apa-apa yang rasa malu. Orang horn bermakna ada sesuatu yang orang tak puas hati. Jadi, kalau kita yang menyebabkan orang tak puas hati, apa kita boleh buat? Di Malaysia confirm tunjuk jari lah kebanyakan. Banyak orang akan tunjuk jari. Salah dan betul. Boleh tunjuk jari, okey? Boleh tunjuk jari, tapi dengan tunjuk jari satu jari atau beberapa jari, okey? Kalau kamu dengar orang horn awak, okey, kamu boleh tunjuk jari satu macam ni. Bermakna, okey, saya faham. Tunjukkan dia horn awak, tunjukkan dia, lepas tu kena sabar, move away atau sabar tengok apa dia nak crossover ke kawan atau nak speed up ke, buat saja, okey? Atau kamu nak tunjuk jari lebih banyak, kamu boleh tunjuk okey, lepas tu sabar. Atau tunjuk 10 jari. 10 jari macam mana? Macam ni, 10 jari 10 jari 10 jari, okey? Tunjuk 10 jari, cakap okey, I'm sorry. Mungkin saya menyebabkan kamu marah. Okey, tengoklah macam mana selesai. Okey?
Yang jari tengah tu jangan tunjuk tau. Itu memang mulalah. Kadang-kadang driver dia dah buat salah, orang horn, dia tak tahu dia turun jari atau dia mengamuk dulu. Itu salah. Okey? Jangan buat macam tu. Kalau kamu dengar horn saja, fikir dulu, adakah saya sudah buat kesilapan? Okey? Cuba buat correction. Seperti yang dikatakan tadi, semua orang kan menuju ke destinasi yang dituju. Jadi semua orang pun nak pulang dengan selamat. Betul tak? Kamu nak pulang, saya nak pulang, dia pun nak pulang. Jadi sama-samalah kita amalkan budaya yang baik, sama-sama kita gunakan highway atau jalan raya yang dengan selamat. Jangan celok sini, celok sana. Ikut saja. Kalau dah jam, senang kata tak boleh buat apa-apa. Jangan celok sini, jangan celok sana. Pasal kadang-kadang suka shift lane ini yang menyebabkan jam dia lagi parah. Jadi sabarlah. Kami faham, kadang-kadang bukan senang. Tension tu ada, pressure tu ada. Tapi kalau boleh cuba, sabarkan diri, calm down, ikut saja. Tarik nafas, calm down, ikut saja apa yang perlu buat, ikut saja kereta depan tu. Apabila kamu dalam perjalanan, terutama jam ke tak jam tu tak kisahlah kan, okey? Kalau kadang-kadang kita tengok di highway, dia sembang dengan kawan ke isteri, dia tak main phone, tapi dia sembang. Apabila tu sembang tu, dia asyik pandang sebelah. Jadi driver dia pandang sebelah, pandang girlfriend, pandang isteri, oh isteri tersayang aku ni cantik lah, akan bawa balik pulang jumpa mak bapak, sayangnya. So, bila kamu nak bersantai, berbual dengan partner sebelah ni, boleh. Tapi sentiasa fokus di depan. Kerana kita jumpa ramai orang bila di highway, apabila dia bual, dia slow down, dia tak fokus, dia punya fokus terhadap dia punya partner. Dia berbual. Jadi dia tak fokus kepada pemandu atau perjalanan. Jadi itu akan menyebabkan slow. Kan? Dia akan slow down atau membahayakan diri sendiri. Terutama slow itu yang agak bahaya kerana kamu menjejaskan perjalanan orang lain juga. Jadi jangan lupa apabila kamu nak berbual dengan partner atau isteri, jangan lupa fokus nombor satu, fokus ke depan. Okey, sama juga, jangan main phone, fokus juga. Fokus perjalanan kita. Macam bahagian pertama kita dah cakap, dalam perjalanan mungkin kamu terpaksa tak boleh berhenti di R&R. Makanan ringan, plastik bag untuk terpaksa emergency guna, semua dah sedia. Okeylah, jalan sajalah. Kira smoothkan, lancarkan perjalanan. So, dalam perjalanan balik kampung, kalau ada apa-apa tips yang kami tertinggal, jangan lupa sharekan di bawah. Bagi pendapat anda, apa yang kami tertinggal, sharekan di bawah supaya semua orang boleh belajar dan kami juga boleh share dan belajar. Alright? Kita masuk bahagian ketiga, iaitu kita sudah sampai ke destinasi. Sudah 2 tahun kita tak balik kampung. Besar kemungkinan kawasan itu dah berubah. Jalan pun dah berubah. Mungkin kita sudah tak biasa dengan suasana kampung atau tempat itu yang kita tuju itu. Jadi, sentiasa fokus. Sekali lagi, fokus. Memandu itu kena fokus. Fokus dan kalau boleh bersabarlah. Kerana bukan kamu saja balik kampung. Ramai juga akan ke tempat itu balik kampung juga. Jadi, mungkin tempat itu orang lebih ramai berbanding dengan hari biasa yang tak ramai orang. Kan? Jadi, mungkin akan menjadi kesesakan juga jalan raya dan kereta banyak, orang pun banyak. Jadi, relax, sabar. Okey, sentiasa sabar, sentiasa relax, ikut undang-undang jalan raya, jangan langgar lampu merah. Apabila balik ke kampung ni, banyak budak-budak di kampung ni kadang-kadang mereka naik motor pun langgar lampu merah, betul tak? Jadi mereka dah langgar lampu merah, kita jangan buat. Kita dah tahu itu salah, kita ikut. Kalau kita ikut lampu merah atau undang-undang, apa terjadi? Kita semua selamat. Okey? Tak ada siapa-siapa boleh salahkan kita kalau kita tak buat salah. Dan juga cuba faham kadang-kadang setengah macam di kampung halaman, biasa orang di sana mereka akan bawa kenderaan lebih slow berbanding di Kuala Lumpur atau sekitar bandar di Kuala Lumpur ni kan. Jadi bila kamu dah sampai ke kampung halaman, ada orang yang bawa kereta lebih slow, sama ada kamu boleh kasih horn yang ringan, tong-tong, pom-peng. Jangan horn panjang-panjang. Kasih horn supaya kamu boleh bagi tahu, saya nak lalu, tolong beli laluan. Kalau dia bagi laluan, dia pandang awak, cakap terima kasih. Okay, thank you.
thank you. Jangan pandang dia marah. Apa ni ganggu aku punya jalan. Itu yang mulakan pergaduhan. Jadi jangan baca macam tu. Kita boleh horn dengan sopan. Apabila kamu horn orang dengan panjang, confirm lah dia tak suka. Lepas tu kita mula salahkan orang itu. Kenapa tak bagi laluan? Kita dah horn dia tak bagi laluan. Jangan. Okay? Bila kita horn dia, kita kena faham orang Malaysia ni tak suka horn. So bila kita dah horn, kita kena cakap thank you, supaya dia pun okay, ini orang nak lalu aja, kita apa bagi dia lalu. Okay, so apabila sampai ke destinasi, jangan lupa ikutlah undang-undang dan jangan langgar lampu merah. Kalau horn pun yang gentle. Okay, ada apa tips lagi yang kita tinggal? Jangan lupa komen di bawah. So sampai di sini saja kita nak buat untuk hari ini. Jadi di sini kita nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Semoga tips ini akan bantu sedikit sebanyak untuk melancarkan perjalanan anda untuk balik kampung. Dan jangan lupa, tahun ini Kazuto Garage akan mengadakan aktiviti-aktiviti yang menarik. Jadi jangan lupa ikut kita punya Facebook, ada Facebook group Kazuto Garage atau kita punya Facebook page Kazuto Garage juga, dan juga Instagram, IG Kazuto Garage juga. Kita akan adakan aktiviti yang menarik untuk tahun ini. Kita bukan setakat nak buat konten atau media saja, dan kita plan kita nak ada lebih banyak aktiviti untuk kamu semua. Okay? So jangan lupa, kalau kamu suka video ni, jangan lupa like and subscribe dan share kepada kawan-kawan kamu semua. Okay? Kita jumpa di next video. Selamat Hari Raya!